Di Malaysia, staf dan anggota Jabatan Mufti, Ahli Majlis Fatwa, Jabatan Agama Islam, mereka ni lah yang akan pergi ke tempat-tempat melihat anak bulan setiap tahun. Sampailah tahun ni Sya'ban, mereka akan pergi tengok. Tahun ni pun sampai tarikhnya mereka akan pergi melihat apa nama ni, anak bulan. Jika sebuah negara telah melihat anak bulan Ramadan, negara yang dekat dan berada dalam satu matlak yang berkongsi matlak, tempat timbul, tempat muncul itu, kalau sama tempat muncul, negara yang sama matlak wajib berpuasa, kecuali jika negara yang berdekatan itu ada hakim syar'i atau pihak berkuasa agama seperti Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam mereka sendiri. Kan? Okey. Maksudnya kita tengok, Indonesia tengok. Kita ada keputusan, Indonesia ada keputusan. Kita ada Jabatan Mufti, Jabatan Agama kita, Indonesia dia ada Jabatan Mufti dan Jabatan Agama dia dengan nama yang lain lah. Maka perlu patuh kepada keputusan pihak berkuasa agama di tempat masing-masing. Jika demikian, ketetapan dan perintah pihak berkuasa agama wajib diikuti sama ada negara tersebut berpuasa atau tidak dengan melihat anak bulan di negara tersebut sendiri. Itulah sebabnya terjadi perbezaan hari mula puasa atau berhari raya 1 Ramadan ataupun 1 Syawal umpamanya di antara negara Malaysia dengan Brunei atau Malaysia dengan Indonesia, walaupun negara-negara ini berdekatan di antara satu sama lain. Mungkin ada daerah-daerah matlak berkongsi sama, yattahidul matlak, tetapi disebabkan negara itu ada pihak berkuasa agama masing-masing, maka daerah itu ikut pihak berkuasa agama masing-masing. Itu yang nak disampaikan di sini, di soalan mukdimah ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, muka soal 15, ada isbat tetapi berpegang kepada hisab. Ada isbat tetapi berpegang kepada hisab. Nombor 6, ketika pemerintah telah menetapkan ru'yah seperti 1 Syawal jatuh pada hari Isnin dan pemerintah mengarahkan untuk mengikutinya, tidak boleh lagi menggunakan cara hisab yang umpamanya menetapkan 1 Syawal pada hari Selasa. Jadi hati-hati orang Malaysia, di Malaysia pun ada pernah muncul satu kumpulan diikut tok guru mereka dalam kampung tu saja. Dan semestinya tok guru tu bukan tuan guru yang berilmu dan fiqah, tidak berilmu dan tidak fiqah lah. Mereka buka puasa pun tak sama, waktu bersahur pun, akhir bersahur pun tak sama. Ada tuan-tuan, tahun lepas ada kes tersebut, 2 tahun lepas pun ada kes tersebut. Macam mana ni ustaz? Dia kata kita ni silap sebenarnya ni. Sebenarnya waktu berakhir sahur kita ialah sekian-sekian. Ada satu kumpulan, di Kedah ada, di negeri lain pun ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut tuan-tuan, ikut pihak berkuasa. Kita ada mufti kita, mufti tiap-tiap negeri, alhamdulillah, mereka disokong oleh orang-orang alim yang ramai pula di belakang mereka, bukan 2-3 orang alim daripada pelbagai latar belakang. Setiap mufti di negeri masing-masing, subhanallah, alhamdulillah, kita tak pernah tengok lagi mufti yang sesat, dan kita tak pernah dapat berita lagi ahli majlis fatwa yang sesat berfatwa dengan fatwa yang songsang. Alhamdulillah, lan tajtami'a ummati ala dalalah, insya-Allah umat Rasulullah tak akan bersepakat kepada perkara yang sesat. Jadi saya nasihatkan kumpulan-kumpulan tersebut jangan buat huru-harakan umat Islam dan fatwa. Ikut yang ditetapkan. Tuan-tuan tengok, ribuan tahun begitu sistem yang ditetapkan oleh para ulama. Ada ru'yah, ada hisab. Kalau berkongsi ru'yah sama matlaq,
Tetapi pejabat agama negara masing-masing berbeza, ikut hak pejabat agama negara masing-masing, jabatan mufti negara masing-masing, supaya tidak berlaku fauda, tidak berlaku huru-hara dalam pengamalan Islam dan rukun Islam ni. Ini tuan-tuan, yang ajak ni bukan yang 100 tahun ni, 40 tahun ni, ribuan tahun mazhab ni para ulama menyusun supaya perjalanan tatbiq, pelaksanaan syariat, pelaksanaan hukum hakam, pelaksanaan rukun Islam menjadi cara yang tersusun. Keputusan pemerintah berbeza dengan ru'yah. Keputusan pemerintah berbeza dengan ru'yah. Macam mana pula? Wajib untuk daerah yang berada dalam satu matlaq, ittihadul matlaq, dengan tempat terjadinya ru'yah mengikut keputusan pemerintah. Kok mana pun tuan-tuan ikut keputusan pemerintah tu, maksudnya tuan-tuan jangan bayang pemerintah tu fasik. Tuan-tuan, selalu yang di Malaysia ni, praktikal di Malaysia ni, alhamdulillah, yang buat keputusan tu pejabat agama, jabatan mufti yang disokong oleh ni. Jangan risau, alhamdulillah masih terjaga. Kemudian barulah dipasingkan ke atas, diumumkan oleh pemegang besar mohon-mohon, pemegang besar mohor-mohor pula dah di sebelah ni, penyimpan mohor besar raja-raja. Okey tuan. Okey, ikut keputusan pemerintah. Okey, kemudian soalan yang ke-8, melihat anak bulan dengan teleskop. Menurut kitab Irsyadul Millah, Irsyadu Ahlil Millah, melihat anak bulan dengan teleskop boleh dijadikan cara atau jalan untuk memastikan masuk bulan Ramadan, kerana apa yang dirakamkan oleh teleskop, apa yang kita tengok melalui teleskop tu adalah bentuk hilal yang sebenar. Dia bukan teleskop ni dia edit pula gambar tu, tidak. Teleskop ni kan bila kita tengok tu, kalau nampak tu anak bulan lah tu yang nampak tu, dia bukan bulan lain ke macam mana, bukan. Inilah pendapat Syed Basri dan lain-lain. Kemudian soalan yang terakhir untuk bab 3 ni, mimpi penentuan awal atau akhir bulan Ramadan. Bermimpi. Ijma' ulama mengatakan bahawa khabar daripada mimpi tidak dapat dijadikan hujjah dalam penentuan awal atau akhir bulan. Walaupun khabar daripada mimpi itu datang daripada Nabi. Bukan tidak percaya kepada Nabi, tetapi mungkin orang yang bermimpi itu tidak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khabar baginda kepadanya. Tuan-tuan, mimpi siapa-siapa pun, dia mimpi itu bukanlah al-adillah asy-syar'iyyah. Dia bukan dalil syar'i. Tak faham macam ni? Mimpi bukan sumber untuk mengeluarkan hukum. Sumber untuk dijadikan hujah mengeluarkan hukum, bukan mimpi. Sumber untuk rujukan hukum, mengeluarkan hukum, Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, masalihul mursalah, amal ahli Madinah, syar'u man qablana, saddud dhara'i', yang tu. Yang tu adalah al-adillah asy-syar'iyyah. Kalau al-adillatu asy-syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Di sisi ahlu sunnah lah, di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Mimpi ada termasuk daripada dalil syarak ni? Tak ada, mimpi tiada. Walaupun kita mimpi Nabi beritahu esok puasa, boleh tak dijadikan sandaran untuk dijadikan dalil? Tidak. Yang pertama, macam mana kamu tahu itu Rasulullah? Itu satu. Yang kedua, bukan kita tidak percaya kepada Nabi kalau betul itu Rasulullah, tetapi kita tidak faham maksud sebenar yang disampaikan oleh Nabi dalam mimpi tersebut. So, untuk pengetahuan saya dan kita semua, mimpi bukan sumber hukum. Baru-baru ni viral mimpi ubat coronavirus, ubat COVID-19. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pakat order, tuan-tuan, pakat order. Dalam Lazada pula tu, Shopee ke Lazada, ada pula tu jual.
no, berebut-rebut order pesan daripada Mekah Madinah. Maka yang itulah yang kita takut apabila umat Nabi Muhammad bergantung kepada mimpi untuk dijadikan panduan hidup beramai-ramai. No? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya benar, no, Nabi mai bagi nasihat, maka itu untuk orang yang dinasihatkan, bukan untuk dijadikan sebagai kayu ukur untuk ditatbikkan kepada semua orang, tidak.